Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus PDRM, yang mana Sabah menang 4-0 hasil jaringan dari Sadir Ramdhani 2, Pak Tesu 1 dan juga dari Stuart Wilkin. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat, Sabah bermain dengan taktikal yang lebih kurang sama pada season lepas. Cumanya pada season kali ni, Sabah mempunyai player yang berkualiti dan juga player yang mempunyai squad depth yang bagus. Jadi apabila ada squad depth dan juga player yang berkualiti yang boleh execute apa yang diinginkan oleh coach Datuk Wong Kim Swee, maka kita boleh tengok Sabah datang dengan the new team, dengan the new variation of attacking, dan juga mereka datang dengan satu tim yang boleh dikatakan mampu untuk mencabar top 1 Liga Super pada season kali ini. Dan sekarang Sabah duduk kat nombor 1 Liga Super lah, sebab menang 4-0, goal different antara tim-tim lain. So that is a good thing lah tentang pasukan Sabah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Apakah perkara yang saya suka tentang taktikal yang dimainkan oleh Datuk Wong Kim Swee pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka tentang taktikal yang dilakukan oleh Datuk Wong Kim Swee adalah beliau meletakkan back 3 di belakang, iaitu penggunaan daripada Gabriel Perez, Dominic Tan dan juga Irfan Zakaria, yang mana kalau kita lihat kepada kedudukan back 3 mereka ini, mereka sebenarnya bermain untuk memastikan yang pemain-pemain mereka punya wingback seperti Riza di bahagian kanan dan juga Daniel Ting di bahagian kiri boleh naik dengan lebih tinggi, yang mana Dominic Tan akan cover tempat Rizal dalam in position dan juga Irfan Zakaria akan cover tempat Daniel Ting ketika in position, dan di bahagian tengah akan ada Gabriel Perez lah untuk bertindak sebagai centre back lone. So apabila mereka bertindakan, jadi Dominic Tan right centre back, Irfan Zakaria left centre back. So benda tu positif, mereka bermain dengan centre back yang lebih wider ataupun lebih meluas ataupun lebih melebar. So kalau kita lihat daripada segi build up yang dilakukan oleh pasukan Sabah, mereka akan bermula daripada bawah. Jadi apabila mereka bermula daripada bawah, mereka akan progress bola dari satu department ke satu department. Tetapi yang menarik minat saya adalah penglibatan daripada bahagian bawah yang melibatkan Irfan Zakaria, yang mana kalau kita tahu kelebihan yang ada pada Irfan Zakaria apabila bermain dalam sistem back 3 ni, dia adalah seorang player yang ada ciri-ciri ball playing defender yang bagus. Sebab apa? Sebab dia berani untuk bawa bola lebih tinggi dan dia juga berani untuk melakukan hantaran-hantaran yang orang kata apa, vision dia sangat bagus, dan hantaran-hantaran jauh yang tepat ke bahagian hadapan untuk melakukan switch play. Dan penggunaan daripada Irfan Zakaria untuk di bahagian kiri semalam, kita boleh nampak impak yang positif. Apabila Irfan pegang bola, dia bawa bola sampai kat kawasan tengah ataupun kawasan half space, lalu dia melakukan switch play, kita boleh tengok yang beliau sangat-sangat efektif dari segi hantaran-hantaran jauh beliau, dan juga vision yang ada pada beliau memang sangat-sangat cemerlang. So memang kita katakan kualiti yang ada pada back 3 pasukan Sabah ni, kebanyakannya mereka punya ball progression dilakukan dengan permulaan dari Irfan Zakaria, bukannya dari Gabriel Perez ataupun Dominic Tan. Tetapi Irfan Zakaria berjaya menjalankan tugas tersebut dengan sangat baik. Cumanya kalau tim lain dah nampak benda ni, mungkin mereka akan melakukan pressure ataupun tekanan ke atas Irfan Zakaria sekiranya mereka mahu melakukan build up dari bawah. So benda tersebut akan mengganggu sedikit lah rentak ataupun corak permainan pasukan Sabah yang ingin bermain daripada bawah. Jadi perkara itu yang pertama saya suka. Yang kedua, disebabkan mereka bermain dalam formation back 3 dengan dua centre back yang melebar ataupun cover tempat mereka punya fullback, benda yang saya suka adalah penlibatan daripada wingback. Kalau kita lihat daripada penggunaan Daniel Ting dan juga Riza Ghazali, mereka berdua ni memang sangat-sangat tinggi bermain, iaitu mereka akan hold the touchline, mereka akan berada di wide area tu untuk cover tempat winger, untuk mereka memberi support kepada bahagian attacking. Dan kelebihan yang ada pada Rizal dan juga Daniel Ting ni, mereka berdua mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam di box, dan mereka berani untuk hold ball, dan mereka juga mempunyai kualiti daripada segi open game dan juga crossing ataupun cutback yang mereka lakukan memang sangat-sangat bagus lah. Sebagai contoh, kalau kita lihat apabila pasukan Sabah attack di bahagian kiri, maka Daniel Ting dapat bola, dia akan cepat untuk supply bola ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka, iaitu Darren Lock ataupun Jelton yang masuk ke tengah ataupun Pak Tesu yang masuk ke tengah. Begitu juga dengan bahagian kiri, apabila Riza Ghazali bermain sebagai offensive fullback untuk hold the touchline,
dalam bentuk 3-2-5, maka di situlah Rizal Ghazali akan menggunakan kelebihan beliau daripada segi dia punya body fizik pun dah bagus untuk beat pertahanan lawan bagi masuk ke dalam D-box. Contohnya dia berjaya assist kepada Stuart Wilkin, memang lawa gol tu, bagaimana Rizal daripada wide area masuk ke dalam D-box lalu melakukan cutback. Dan yang kedua juga kita boleh tengok peranan dari Rizal Ghazali ni untuk penlibatan daripada gol yang dilakukan oleh Pak Tae-Soo, yang mana dia hold the touchline, dia pegang bola, dia buka pada Sadil cross, dia lalu Pak Tae-Soo tanduk. So benda tu memang sangat-sangat positif. Itu perkara yang kedua yang saya suka. Perkara yang ketiga yang saya suka, apabila Perak bermain dengan offensive fullback hold the touchline ataupun di kawasan yang lebih melebar ataupun di bahagian wide area, apa yang saya suka adalah penggunaan daripada winger mereka, iaitu Jelton dan juga Sadir Ramdhani. Yang perlu saya fokuskan adalah tentang Sadir Ramdhani, yang mana apabila Rizal dah melakukan overlap ataupun berada di kedudukan yang sangat tinggi di kedudukan wide area, maka apa yang dilakukan oleh Sadir Ramdhani, beliau akan masuk ke bahagian tengah ke half space untuk membantu bahagian serangan, dan dia juga tidak lari jauh daripada Rizal Ghazali untuk memberi support ataupun bantuan kepada beliau untuk membentuk combination dan juga link up yang bagus antara mereka berdua. Dan hasilnya Sadir Ramdhani boleh gol lah, boleh assist satu kepada Pak Tae-Soo. So that is a good thing. Apabila pasukan Sabah menyerang, wingback akan naik lebih tinggi, maka winger akan masuk lebih ke tengah kepada half space untuk memberi support kepada bahagian tengah yang berhampiran dengan D-box untuk membentuk link up yang sangat bagus lah. Begitu juga dengan Jelton di bahagian kiri, yang mana kalau kita tengok Jelton dia punya tactical tak sama macam Sadil, dia lebih kepada individual skill. Apa yang ada kelebihan daripada Jelton ni adalah daripada segi dia punya dribbling. Apabila bola ada kat kaki dia, memang dia melekat lah, kan, dia gelecek. Memang orang kata apa, fancy style play, kan. So memang orang kata apa, siapa suka tengok dribble memang sesuai lah tengok Jelton punya gameplay. Dan dia memang memberi ancaman yang banyak lah kepada pertahanan PDRM, dan dia juga suka masuk ke bahagian tengah. Sama je peranan dia macam Sadil, sebab mereka dah ada offensive fullback, wingback yang cover di bahagian wide area. So peranan winger tu memainkan peranan lah. Jadi benda tu memang sangat-sangat efektif kepada corak permainan pasukan Sabah ketika mereka menyerang. Dan yang paling saya suka adalah daripada segi transition. Walaupun pasukan Sabah bermain dengan offensive fullback yang cover tempat wide area, tetapi apa yang boleh kita katakan, mereka punya wingback ataupun transisi dari menyerang ke bertahan, mereka cepat untuk recover balik position untuk membentuk back five. Jadi benda tu memang sangat efektif lah untuk pasukan Sabah. Jadi benda tu yang saya suka. Yang keempat, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah adalah gandingan double pivot mereka, iaitu Pak Tae-Soo dan juga Telmo, yang mana kalau kita faham Telmo sepatutnya boleh bermain as a number 10, tetapi dalam perlawanan ni kita boleh nampak lah yang sebenarnya Telmo dan juga Pak Tae-Soo lebih kepada double pivot, yang mana kedua-dua player bermain di bahagian tengah dengan sangat baik dan juga berada dalam kedudukan yang lebih selari. Cumanya peranan yang dimainkan oleh kedua-dua pemain ni adalah sedikit berbeza, yang mana kalau kita lihat Pak Tae-Soo lebih diguna pakai dalam situasi set pieces dan juga lebih diguna pakai dalam situasi apabila berada dalam kotak penalti untuk menjadi target man, dan dia lebih kepada more to defensif untuk cover bahagian tengah dengan buat raja-raja bertahan. Tetapi daripada segi penggunaan Telmo pula, boleh dikatakan dia agak balance daripada menyerang dan juga bertahan. Cumanya Telmo ni dia punya kelebihan adalah apabila bola ada dekat kaki dia, dia adalah typical player yang kreatif di bahagian tengah. So apabila di bahagian tengah, dia banyak untuk membentuk link up dengan Sadil yang apabila masuk ke bahagian half space untuk membuka gameplay. Jadi apabila bola berada di kaki Telmo, dia akan bertindak lebih ofensif lah. So Pak Tae-Soo akan drop deep lebih sikit, Telmo akan naik kalau dalam situasi menyerang, dan hasilnya Telmo berjaya melakukan satu assist kepada Sadil. Jadi kalau Telmo naik, Pak Tae-Soo tahan. Kalau Pak Tae-Soo naik, Telmo akan stay lebih deep daripada daripada Pak Tae-Soo lah. So kedua-dua player ni memainkan peranan yang penting dan memberikan kestabilan yang bagus di bahagian tengah pasukan Sabah in term of attacking dan juga in term of defending. That is a good thing tentang pasukan Sabah punya tactical wise lah. Jadi benda tu bagus. Dan untuk
Sabah lagi, apa yang saya suka adalah tentang Darren Lock. Kalau kita tahu Darren Lock ni dia adalah lebih kepada striker yang menjadi target man. Tetapi dalam game ni, apa yang boleh saya katakan, Darren Lock lebih kepada holding striker, yang mana dia adalah lebih kepada striker yang banyak drop deep dan juga banyak membuka ruang kepada winger ataupun fullback, wingback untuk masuk ke dalam di box. So dia boleh buat dua je. Dia boleh untuk drop deep untuk menerima bola, create space kepada kawan, dan dia punya demanding untuk score goal. So dia boleh dikatakan agak versatile punya striker lah, dan memang suit dengan tactical yang diterapkan oleh Dato' Ong Kim Swee. Jadi benda tu memang positif side untuk pasukan Sabah. Dan di second half, pasukan Sabah membuat pertukaran, bawa masuk S. Kumaran ganti Daniel Ting, Amri Yahya masuk, Stuart Wilkie masuk, Badru masuk. Saya nampak benda tu pun memberi impak yang positif kepada pasukan Sabah, apabila pertukaran pemain yang dilakukan memang mampu untuk memberi apa yang mereka bermain sebagai first 11 juga. So mereka mempunyai squad depth yang besar. Stuart Wilkie dengan 1 gol, lawa gol tu. Lepas tu S. Kumaran dengan 1 assist. So pemain-pemain yang masuk ni pun juga boleh memberi impak yang positif kepada pasukan Sabah. So Sabah boleh dikatakan ada satu squad yang komplit dan berkualiti untuk fight dalam saingan liga yang panjang ni. Jadi secara overallnya Sabah memang bermain dengan sangat baik lah. So saya suka lah dengan pasukan Sabah. Untuk PJRM, apa yang boleh saya katakan daripada segi struktur, mereka sebenarnya mampu untuk menyerang pasukan Sabah, tetapi ada beberapa banyak peluang yang mereka sia-siakan dan mereka agak gopoh-gapah lah di attacking third ataupun di final third pasukan lah. Jadi benda tu menyebabkan mereka tak boleh nak create banyak peluang. So mungkin ini adalah first time mereka main dekat Liga Super. Welcome to Liga Super. Jadi apa boleh dikatakan, mereka perlu improve lagi sikit lah. Tetapi dari segi struktur, dari segi corak permainan, mereka dah nampak bagus lah. Okay, Assalamualaikum.